Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jadi insyaallah kita teruskan pengajian kita dalam muka surat 82 dalam fiqh manhaji jilid yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah belajar ini, kita dah masuk tentang al-jabair dengan al-asabah, yang mana balutan pada luka, yang mana luka dan balutan pada tempat yang patah gitu. Dan pada hari ini kita masuk hal yang berkaitan dengan mandi, hukum dan jenisnya. Ada berapa jenis mandi? Mandi yang disyariatkan wajib dan mandi yang disunatkan. Dan mandi yang biasa itu mandi yang harus. Ada berapa jenis bilangan mandi, jenis-jenis mandi dan cara untuk kita mandi. Itu dalam mandi junub, mandi haid dan nifas. Ini dalam masalah fiqh wanita ni dia ambil dalam pengarang ambil yang asas lah. Kalau kita belajar ni asas sebenarnya. Okey, jadi insya-Allah kita tengok pada takrifnya. Muka surat 82. Makna mandi. Dari segi bahasa, mengalirkan air ke atas apa sahaja benda. Ini bahasanya, dia mengalirkan air atas apa sahaja benda. Jadi mana bahasa ni hanya bahasa sahaja. Itu dari segi, kalau kita tengok kamus dewan bahasa semua tu dari segi ta'arif bahasa. Yang kita nak ini adalah dari segi syarak, itu syar'inya. Apa yang dimaksudkan mandi yang Allah suruh kita melakukannya, dan ianya makna di sebalik Tuhan yang memberikannya makna itu. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Itu mandi. Ada orang berapa jenis mandi. Syarak, kata mengikut syarak apa yang kita nak. Ini istilah dia. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Ada orang mandi bunga. Ada orang mandi sunat hari raya Aidilfitri. Mandi Jumaat. Mandi Aidil-Adha. Atau mandi wajib, mandi junub. Yang ni ada yang mandi biasa. Mandi koboi panggil. Mandi koboi niat apa? Niat mandi koboi. Bilah ya. Itu panas-panas ni musim panas kita bilah. Itu mandi koboi. Kan? Kena tak kena ayak tengah kat badan. Macam tak mau kena lah. Okey, kita tengok itu takrif dia syarak. Alirkan air ke atas badan. Badan kita ke badan siapa-siapa dengan niat yang tertentu. Niat nak mandi wajib dan niat untuk mandi wajib. Mandi haid, mandi nifas, wiladah. Niat untuk sunat, mandi Jumaat, mandi hari raya. Cuma ada beberapa soalan orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau nak mandi sunat hari raya guna ayat sabun, ayat bunga, ayat mutaghayyar yang dah dicampurkan dengan sesuatu yang lain, wangi-wangian dan sebagainya. Sah tak mandi itu sebagai mandi ibadat sebenarnya? Sah tak rasa? Ikut pandangan ulama, kalau kita mandi melibatkan ibadah sama ada wajib ataupun mandi sunat, maka wajib kita mengalirkan air dengan air mutlak. Air mutlak. Pagi-pagi raya mandi ayat laut. Boleh ayat mutlak. Ayat mentai, ayat telaga. Pagi raya tu mandi sunat kan, dengan air yang mutlak, kerana ialah mandi yang berkaitan dengan ibadah walaupun ianya sunat. Nanti kalau kita tengok dalam fiqh fatwa dia akan bahaskan macam mana jenis-jenis mandi yang diperboleh dengan mandi air sabun ke, mandi dengan air setengah tu kolah kita letak bunga dah 5 purut dan macam-macam, takut kena gangguan, dia letak potong sebelah 5 kasturi letak dalam tu, mandi tu raya tu tiap-tiap hari mandi.
Nak bagi hilang bau, tak nak bagi jin ikut, jadi sah tak? Lepas tu kena pula dia mandi wajib, termandi ayat daripada ayat. Kolah yang campur dengan limau tadi, tak mandi ayat mutlak pun dia mandi ayat tu, ayat kata yang campur dengan limau dengan bunga tadi. Jadi mandi wajib, dia kena menggunakan air mutlak lah. Yang ni kita akan bahaskan dalam hukum cara mandi nanti. Okey, kita tengok seterusnya. Disyariatkan mandi adalah disyariatkan sama ada dengan tujuan membersih atau mengangkat hadas, sama ada yang menjadi syarat untuk ibadah atau tidak. Mandi ada jenis, dua jenis, atau yang mandi untuk membersih, tujuan membersih sahaja, atau untuk mengangkat hadas besar. Yang mana kata hadas adalah kekotoran maknawi, kekotoran yang dia iktibar sahaja. Yang kita belajar tentang najis, kita dah belajar lah. Menghilangkan najis dari najis ada najis hukmi dengan aini yang nampak. Ain najis yang nampak atau bekas-bekas yang terkena najis. Contoh yang ni saya ulang balik lah, yang kita nak beza dengan hadas. Hadas tu apa? Najis tu, istinja tu apa? Hadas tu apa? Najis tu apa? Hadas dengan najis berbeza. Najis ada dua bentuk. Najis yang mana dikata diiktibarkan sebagai najis. Najis ada dua bentuk. Yang aini, yang nampak dengan mata, dia ada bau, warna dan rasa, dan berbentuk itu. Rasa dengan tangan dia berbentuk itu, dan ada warna dan bau macam tai kucing lah. Najis hukmi pula, tempat yang mana bekas najis tadi dah hilang ke semuanya. Contohlah, kata kita punya apa ni, dapur kita, kafe kita, adalah anjing berak, kucing berak, lama dah tak ada orang perasan sebab PKP, orang tak main masjid. Jadi najis tu dah hilang, bau dah hilang, warna dah hilang, semuanya dah hilang daripada sifat-sifat najis tu. Dah tak ada dah, tinggal bekas sahaja. Jadi tempat tu orang tak basuh lagi pun, tak ada orang basuh lagi tempat tu, tak ada orang sucikan dengan air mutlak lagi. Jadi tempat tu dipanggil najis yang mana? Ma'nawi. Najis tempat yang najis hukmi, bukan ma'nawi, hukmi. Tempat yang dihukumkan sebagai najis kerana bekas najis tadi. Jadi tempat tu bernajis tak? Tempat tu bernajis, kena cuci juga. Mana? Yang mana kira jika ada orang yang perasan, makna dia kena cucikan tempat tu. Najis pada tempat yang mana dihukumkan sebagai najis. Hadas apa pula hadas? Kali-kali Ustaz ulang pada yang lepas tu. Hadas ini kekotoran yang diiktibar sahaja. Mengangkat hadas kecil dengan kita berwuduk. Jadi kita basuh tempat-tempat yang kita iktibarkan ada najis pada tempat-tempat tersebut. Mungkin tangan kita terpegang sesuatu benda yang kotor, ataupun dengan kita terkena satu benda yang kotor, dan kaki kita terpijak sesuatu yang kotor. Bermakna kita mengangkat hadas ini dengan hadas kecil dengan berwuduk. Naik-naik motor, muka kita tak tahu, mungkin terkena tak cicak, mungkin terkena kumbang toh, naik motor sebagainya. Kemungkinan panggil iktibar. Tempat yang diiktibar ada najis pada anggota-anggota wuduk, maka nak mengangkatkannya dengan hadas, mengangkat hadas kecil, kita mengangkatkannya dengan berwuduk. Kalau hadas besar pula yang diiktibarkan pada badan kita ini, adanya itu najis setelah berjunub, yang keluar mani dan sebagainya, kan? Maka diiktibarkan kita ni berada dalam keadaan yang najis keseluruhan dari badan kita. Maka mengangkatkannya dengan hadas besar itu, kita dengan bermandi wajib. Itu kekotoran yang diiktibar. Sebenarnya kalau kita tengok balik, itu al-amru li ta'abbudi, satu perintah Allah je untuk supaya berwuduk dengan mandi wajib ni, untuk bersuci. Jadi ulama buat satu kaedah lah, dipanggil najis, mana kemungkinan ada najis yang diiktibar sahaja, dan kemungkinan ada najis. Kalau lah semayang kita tak perlu berwuduk ataupun mengangkat hadas besar, sudah pasti akan ada kekotoran pada tubuh badan kita ni, ataupun pada anggota-anggota wuduk kita ni, yang tempat-tempat yang sering terdedah dengan kekotoran itu, mungkin akan terkena. Kalau semayang tak perlukan wuduk, semayang terus. Jadi kotak-kotak yang tak perasan, tak basuh, nak jumpa Tuhan, jadi kat situ mungkin akan jadi adanya kekotoran kat situ yang kita tak perasan. Tak, agama-agama lain dia tak ada berwuduk kan, masuk tokong macam tu je, boleh masuk macam tu je. Lepas tu sama ada dia kotak ke tak kotak, dari segi maknawi dia kotak,
khisi nampaknya. Innamal musyrikuna najasun kan. Sesungguhnya orang musyrik ni adalah najis. Yang dimaksudkan tu hati dia najis dan dia juga tu dalam keadaan najis. Man tak pernah mandi wajib, sentuh najis mughalazah, tak pernah basuh, tak pernah sertukan dia. Kan? Itu orang kafir lah. Kalau Islam menjaga betul kebersihan ini. Okey, kita tengok seterusnya. Sama ada ia menjadi syarat untuk ibadah ataupun tidak. Ini dua jenis mandi tadi. Sama ada dia untuk ibadat ataupun tidak, untuk mandi-mandi biasa saja. Dalil disyariatkan ialah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ini bila kita fiqh kita pegang pada tiga. Al-Quran, sunnah. Yang ijma' ni ada pecahan al-ijtihad dengan qiyas. Juga daripada ulama lah. Pandangan daripada para sahabat, pandangan daripada para tabi'in. Yang kita duk amalkan dalam fiqh semuanya itu berdasarkan ijtihad. Walaupun ada nas daripada hadis yang sahih oleh Nabi, tapi yang kita nak amalkan itu biasanya kalau kita bermazhab Syafi'i, dia bersesuaian dengan waqi', suasana keadaan setempat. Adapun Imam Syafi'i di tanah Arab sana, rata-rata yang mengamalkannya dia berbeza dengan tempat kita kan. Makanan itu sangat berbeza. Baginya itu siput-siput jenis binatang yang bercengkerang di dalam laut ini tidak halal kan. Kalau kita yang hurufnya duduk di hampir dekat laut, dan kebanyakan kita perolehi makanan-makanan daripada hasil lautan. Mazhab Syafi'i juga, tapi pecahan daripada Syafi'i yang mengamalkan mazhab tersebut di Nusantara kita ataupun di sebelah Asia kita, makan benda-benda yang jenis macam mana laut-lautan kan. Ada juga hadis tentang tak boleh makan benda-benda yang pelik-pelik ni, benda yang aib kan. Jadi kita amalkan ikut apa yang dipandang, dibawa oleh ulama-ulama yang terdahulu lah, yang bermazhab Syafi'i kan pada asasnya itu. Cuma ada beberapa perkara perlu ditukarkan jika susah nak mengamalkannya. Antaranya muamalat kan, urusan zakat tukar dengan kerimah nilaian. Adapun kalau zirak dengan zirak, tanaman dengan tanaman juga. Kalau zakat dengan ternakan juga. Kalau kambing dengan kambing juga kena keluarkan. Tapi ditukarkan dengan qimah. Ada taklid datang mazhab Hanafi yang menggunakan nilaian atas duit tu kan, nilaian dia. Okey, kita tengok dalil daripada Al-Quran tentang mandi. Terdapat beberapa ayat mengenainya, di antaranya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kunci pada kita untuk beribadah. Kata kalau dalam bab kebersihan, kita minta Allah maj'alna minal mukhlasin wa ja'alna minat tawwabin. Minta Allah jadikan kita orang yang bertaubat. Ini dan orang yang al-mutatahhirin, orang yang bersih. Ini. Ada minta pada Tuhan supaya kita ni menjaga menjadi orang yang bersih, bukan apa? Kerana untuk kita nak sahnya kita dalam ibadah kita kan. Dalam ibadat kita ni kita nak, kalau boleh sembahyang kita ni sembahyang yang diterima Tuhan. Kita doa, sering kali kita doa supaya kita dijauhkan daripada terkena benda-benda yang kotor. Sama ada kekotoran dari segi hati ataupun kekotoran dari segi yang kita nampak itu, yang terkena najis-najis dan sebagainya kan. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang suka bertaubat dan bersih. Surah Al-Baqarah 222. Iaitu bersih daripada hadas dan kekotoran sama ada zahir atau batin. Dua. Zahirnya secara yang nampak kekotoran ataupun batinnya yang tidak nampak itu. Mana dalam hati ataupun yang di sebaliknya, kekotoran ma'nawi itu. Okey, dari dalil daripada sunnah. Di sana terdapat banyak hadis menyentuh mengenainya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 85 dan Muslim 849 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun ala kulli muslimin an yaqtasila fi kulli sab'ati ayamin yawman yaghsilu fihi ra'suhu wa jasadahu. Menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk mandi sehari dalam 7 hari. Dalam 7 hari sekali cukup dah. Dia membasuh kepala dan tubuh badannya. Jadi macam mana cara nak bersuci itu?
Dia basuh kepala, basuh kepala dan badannya hari Jumaat. Ni menurut riwayat di sisi Imam Muslim disebut sebagai hak Allah. Itu hak Allah. Mana kita kena dituntut untuk melaksanakannya. 2 minggu tak mandi, tak ada alasan kan? Dia tak ada alasan lain, dia kata malas mandi, 2 minggu tak mandi. Jadi dia telah pertikaikan hak Allah ni. Wajib. Ni setengah ni nanti kita tengok hukum dia. Mana tanggungjawab kita dengan Tuhan, itu Allah letakkan kena suci dalam masa 1 minggu 7 hari 1 kali pun jadi. Itu 1 kali memadai. Kat Malaysia rasa ada masalah tak tempat kita ni, Tepeng Kek Jana ni? Ada masalah mandi tak? Saya tak mandi kat sini. Rasanya semua mandi, tiap-tiap waktu mandi. Tu hebatlah, lebih daripada tuntutan. Allah kata 1 kali 7 hari sekali cukup lah. Kita lebih sangat kan. Jadi kat sini sebenarnya hukum yang diturun ni syumul tau. Dia syumul ni, kata syumul ni menyeluruh, bukan terbatas pada kita yang di Bukit Jana saja. Dia boleh diamalkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Adapun di island ataupun dia di Arctic, paling kurang mandi 1 hari dalam masa pakai baju Eskimo ni. Sejuk dan sebagainya, terlalu sejuk, maka kena mandi sebagai umat Islam dalam masa 1 hari. Dalam 7 hari itu 1 hari memadai. Kena bilah kau mandi ke apa, cara dia mandi. Kalau kita tengok orang yang duduk Eskimo ni kan, duduk dalam iglu, dalam tempat yang ais tu kan, dia memburu binatang, nak cari anjing laut. Dia duduk dalam, dia buat satu kemah iglu tu, halang daripada angin. Dia duduk dalam tu lama, kadang berbulan-bulan dia nak bawa balik hasil tu ke rumah kan. Tengok cara dia mandi macam mana. Dia ambil, dia bakar satu periuk besar tu, dia nyalakan dengan air panas lah. Saya dia ambil kain kan, dia lap. Ada yang basuh kepala kan, lap. Maknanya boleh tak mandi. Kalau orang yang bukan Islam kat sana, dia boleh mandi. Apatah lagi orang Islam kan, tidak jadi masalah untuk melaksanakannya pada 7 hari 1 hari saja. Di tanah Arab panas yang melampau. Panas ni memang banyak mandi lah. Tapi kalau kat Jordan, Ustaz kat Jordan dulu, air pun panas kan. Kita kata kita dah habis panas lah, nak mandi pun air panas, nak cari mana? Air kat tangki. Dia ada sutuh panggil. Sutuh tu dia punya rumah tu, dua. Dia macam apartment lah, lebih kurang. Tapi dia berkembang. Sebelah ni tuan rumah sini duduk bawah. Dia buat satu rumah. Nampak macam kecil tau, tapi besar. Kita tengok Turki macam tu juga, yang runtuh tu. Yang kena ni, Syria pun dia 3 tingkat. Kalau Turki dah ada 7 tingkat, lebih kurang dia rumah dia, sini bina dia. Sebab yang kena gempa bumi tu banyak Kurdish lah, orang Arab, bangsa Arab. Jadi dia punya rumah tu dia dua kembang. Bila dia ni dia buat lagi atas lah. Jadi atas tu dia panggil sutuh. Dia simen saja, lepas tu dia ada macam piling dia kan, dia punya cerucuk dawai untuk bina satu lagi rumah kalau keluarga dia bertambah. Anak dia kahwin sekali, dia buat satu lagi rumah. Rumah dia bukan nampak macam kecil, sebenarnya besar. Lagi besar pada flat kan, lagi besar pada rumah kita yang PPRT yang jenis bertingkat. Dia 4 bilik ke 5 bilik kan. Besar dalam tu, luas. Lepas tu dia ada beranda. Dia punya bentuk tu. Dia ada, kalau orang Arab dia ada luar tu, dia ada, biasanya dia akan letak kebun lah. Dia ada kebun dia ada apa ni, pagar tu dia letak anggur, hiasan dengan anggur, pokok-pokok anggur nak masuk ke rumah. Yang kiri kanan ada pokok tamar, kurma, ataupun ada pokok zaitun. Zaitun mereka ambil minyak, mereka buat jeruk. Kurma ni dia tanam tu macam tanam saja-saja lah. Kalau dulu masa Ustaz duduk tu, jiran ada tanam kurma kan, pokok. Bila dia jatuh dia jadi kering kan, jadi kering, kadang-kadang sepah-sepah bawah tu. Itu dia pun kalau 4 musim pun dia ada pokok apple kan. Pokok apple dia punya batang pun hitam, macam pokok sakura tu. Dia punya batang tu warna peach ada. Tu. Jadi ini suasana di mana tanah Arab lah. Jadi bila musim panas, air semua jadi panas. Dia nak mandi pun tak boleh mandi. Dia berpeluh dia kat ketiak basah. Kat ketiak je peluh. Dia hangat kering. Kalau pergi Mekah biasa kan, dia hangat kering macam mana?
Dehydration selalunya dia punya kulit kita jadi macam merekah. Kadang tak perasan air tak ada dalam badan. Dia kalau isyarat dia, kita punya kulit tu dah mula kering kan. Itu makan buah-buahan. Di sana makan buah-buahan, kita jangan minum air banyak, nanti dia akan kering balik ataupun dia akan kencing banyak. Kalau dehydration dia akan banyak kencing. Jadi dia anjurkan makan buah-buahan lah yang berair kan, untuk simpan air dalam badan. Jadi negara-negara Arab yang panas ni, jadi kalau nak mandi kata, kena mandi juga macam mana pun. 7 hari 1 kali kena mandi. 1 hari tu kena mandi. Dalam mana 7 hari tu kalau panas sangat yang kering, mana air pun panas, dia kena simpan air tu, sejukkan air tu dulu, kemudian barulah boleh dia menggunakan air tu untuk mandi. Maknanya tak ada bebanan, tak beban yang Allah jadikan pada manusia. Allah tahu kita punya, makhluknya punya sifat, makhluknya punya fitrah. Jadi kat sini mandi tanggungjawab kita dengan Tuhan, dituntut untuk 1 kali, 7 hari 1 kali, memadai 1 kali mandi. Tapi kalau kita kat Malaysia tak ada masalah, hal ni tak ada masalah lah. Sebab kita ni kata tiap-tiap hari mandi, tiap-tiap waktu kan, bukan tiap-tiap hari atau. Menurut riwayat di sisi Imam Muslim disebut sebagai hak Allah, iaitu tanggungjawab yang perlu ditunaikan kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan tanggungjawab di sini ialah ia tidak layak ditinggalkan oleh orang Islam. Dan ulama telah mentafsirkan mandi yang dimaksudkan ialah mandi pada hari Jumaat. Mandi Jumaat itu yang kena wajib kata. Dalil-dalil daripada hadis yang lain akan disebut dalam perbincangan yang akan datang. Pengarang kata sedemikian. Okey, dalil daripada ijma'. Ulama berpandangan tentang syariat mandi ni. Sesungguhnya para ulama mujtahid telah bersepakat bahawa mandi untuk membersihkan tubuh badan adalah disunatkan. Dan mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. 2 jenis mandi, yang mana mandi sunat ini untuk kita membersihkan badan sahaja. Dan mandi yang wajib adalah yang membolehkan salah satu syarat sah untuk kita melaksanakan ibadah. Itu syarat sah solat kan, kat situ kita kena berada dalam keadaan yang hadas, mengangkat hadas kecil dan hadas besar itu. Kita bukan berada dalam keadaan junub, bukan berada dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil. Ini termasuk dalam syarat sah ibadat, adalah wajib. Setakat yang diketahui, tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Semua ulama, jumhur kata, al-ittifaqul ulama mengatakan bahawa wajib pada mandi yang memerlukan yang mana syarat sah ibadah. Manakala sunat untuk mandi-mandi yang biasa ni, mandi untuk membersihkan badan kata. Jadi kalau kita nak menghilangkan najis pada badan kita, itu adalah wajib juga. Mandi wajib tak semestinya mandi yang meniat untuk mengangkat hadas besar. Mandi yang wajib juga, wajib kita mandi, kata bukan mandi wajib lah, mandi wajib kita mandi untuk membersihkan anggota kita yang terkena najis tadi. Mengangkat najis, sebenarnya izalatun najas kata, mengangkat najis. Itu wajib mandi. Dan mandi wajib beza kan. Mandi wajib dengan wajib mandi. Wajib mandi pada kita punya badan yang terkena najis. Mandi wajib pula kita sendiri mengangkat hadas besar. Tu beza. Kerja kebun lah, kerja apa ni, duk tak baja tai ayam. Di mana? Di kebun keladi. Letaklah baja. Letak dia peluk beg tai ayam tu. Nak angkat, peluk. Saya kira dia nak semayang. Tukar pakaian. Badan kita ni wajib tak kita mandi? Wajib mandi, membersihkan najis-najis itu, untuk kita menghilangkan najis. Makna kat sini bukanlah kata wajib tu macam, bukan mandi wajib, tapi wajib untuk kita menghilangkan najis pada badan. Kalau tak mandi pun kita hilangkan najis lah. Itu yang dimaksudkan. Ada beberapa kategori yang perlu kita, yang kita kena hilangkan kekotoran, dan kita mandi wajib gitu. Tapi yang kita bahaskan ini mandi yang utama tu adalah mandi wajib lah. Mandi yang mana syarat sah untuk kita melaksanakan ibadah, syarat sah solat kita. Khasnya dalam solat lah, tawaf dan pegang lamas Al-Quran, kata mana pegang Quran. Itu 3 benda yang kita dah belajar. Itu kena berwuduk kan. Kita seterusnya,
Khidmat disyariatkan. Ini tentang mandi dulu. Apa yang ulama letakkan. Khidmah ni kita boleh bina melalui akal lah. Kenapa kena mandi? Kalau kita ambil dalam bidang fiqh, selalunya dalam subjek-subjek fiqh ni, ujiannya mesti kena letakkan khidmah untuk nak tengok kecerdikan bagi seseorang yang kata yang boleh jadi, sama ada dia jadi bakal jadi mufti ataupun bakal jadi ustaz-ustaz yang sampaikan ilmu fiqh kan. Kadang-kadang hikmah tu sampai ke 15 dia nak. Hikmah dia sampai 10. Dia bagi-bagi hukum-hukum, sekali dia bagi hikmahnya apa. Hikmah kenapa tak boleh babi ni haram. Letak 15 hikmah yang berlainan ataupun 10. Kena fikir lah. Fikir. Kata dia punya pesa dia singkat dia. Kadang-kadang tak cukup. Kenapa babi ni banyak ada manfaat dia untuk orang yang operation ni ada beruih apa, dia punya bulu dia semua boleh guna. Macam mandi juga. Kenapa kena mandi? Jadi hikmah ni ulama letak. Kalau ulama letak tu memang kemah lah. Cara dia letak alasan hujah dalam hikmah dia. Hikmah ni hanya kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran untuk kita ataupun panduan. Macam hukum tu memang Allah dah letak kan. Bukannya hikmah ni menjadikannya hukum kan. Hukum Allah letak. Jadi kerana hukum yang Allah letak baru dia keluar hikmah tu. Hikmah disyariatkan. Mandi mempunyai beberapa hikmah dan faedah. Antaranya mendapat pahala. Mandi biasa pun dapat pahala juga. Ini kerana mandi dengan makna syarak merupakan satu ibadat. Kerana ia terkandung erti kepatuhan kepada perintah syarak dan beramal dengan hukumnya. Ini bermakna ia mengandungi ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Yang ini ada Imam Muslim 222. Bersuci mengandungi makna wuduk dan mandi. Maknanya kalau kita mandi, walaupun mandi itu mandi yang biasa, ia tetap menjadi sunat apabila kita niat untuk sucikan badan kita untuk beribadah kerana Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim, mandi terus. Kalau macam mana nak sebut bismillah dalam tandas tu campur dengan jamban. Ada kata tak boleh. Yang ni ada Ustaz rasa dah bahaskan lah kan, tentang kedudukan rumah kita yang adanya jamban sekali, tandas sekali, dengan bilik air dengan jamban duduk sekali. Ada setengah ulama dia berpandangan bahawa buat apa itu pada luar bilik air tu. Niat dulu bismillahirrahmanirrahim, baru masuk tu barulah kita mandi ke berwuduk pun demikian juga. Niat pada luar tempat itu. Kalau tandas yang boleh katupkan dulu tandas duduk tu kan. Tandas tak boleh katup, kena luar dulu niat dan sebagainya, bismillah, kemudian masuk kena mandi. Bermakna kat sini kita boleh menjadikan mandi kita ini adalah salah satu ibadah untuk kita membersihkan diri kita, saut seruan daripada Allah Ta'ala, daripada mana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tadi. Dan ada hadis Nabi yang banyak tentang at-tuhur syatrul iman, kata bersuci mengandungi makna wuduk dan mandi. Yang kedua hikmahnya menghasilkan kebersihan. Apabila seseorang muslim mandi, maka dia telah membersihkan tubuhnya daripada kekotoran dan peluh yang keluar. Kebersihan ini akan menjadi benteng atau pemelihara daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Kadang-kadang kita ni sebab COVID ni kata, memang orang kata ubatnya adalah berwuduk, mandi dan sebagainya kan. Tapi kalau kita nak tengok, kita dah amalkannya sebagai seorang mukmin. Kita dah amalkannya. Tapi ada setengah daripada makhluk Allah ni, di antaranya orang-orang kafir yang tak mengamalkannya. Jadi bila dah mai baru wabak tu dah datang, wabak tu kita yang ambil wuduk ni untuk mencegah sebenarnya sebelum benda tu jadi. Sebelum jadi. Anda kata kalau satu dunia ni semua orang bersih kan, dia jaga kebersihan, tak datang wabak tu, tak mai wabak tu. Semua orang Islam, orang yang jaga kebersihan, tak mai wabak. Tapi bila dah mai wabak tu, nak cegah dengan wuduk dan mandi pun dah terlambat dah. Kerana mandi dengan berwuduk ni, menjaga kebersihan ni adalah untuk mencegah daripada datangnya wabak tu. Tapi sesudah wabak tu datang, kita tak boleh cegah dah kan. Nak cegah macam mana? Kalau kita ambil wuduk pun tak berjalan dah, kerana wabak tu dah datang dah ada dah. Itu baru dah kena gunakan kaedah-kaedah lain
Memang wuduk-wuduk pun kata wuduk, kadang-kadang kita yang dulu kan masa Covid tu, orang yang berwuduk ni tak kena kan. Tapi banyak ramainya orang masjid kita kena. Orang masjid kita, saya kena 3 kali kan, 3 kali kena. Yang Delta kena 2 Omicron lepas tu kena juga. Dia kerana dah adanya wabak tu. Jadi hikmah kat sini, Islam menjaga kebersihan untuk elak daripada wabak-wabak ni datang. Daripada wabak-wabak ni muncul. Tapi bila dah muncul, kena cegah dengan cara dia lah. Cara macam mana? Dengan sanitizer dan sebagainya lah. Kan? Yang kita nak masuk masjid dulu dengan ada sanitizer. Kan? Minyak wangi alkohol tak pakai. Ada alkohol kata tak boleh pakai. Berapa persen? Tangan elok lumah alkohol. Penuh 70%, 80% alkohol. Sampai dah makan tu rasa pahit. Makan pahit kerana alkohol banyak. Itu kata tentang penggunaan sanitizer. Atau dia macam-macam tentang minyak wangi tu kita bahas kemudian lah. Okey, yang ni tentang mandi lah, kebersihan. Jadi apabila seseorang Muslim mandi, maka dia telah membersihkan tubuhnya daripada kekotoran dan peluh yang keluar. Kebersihan ini akan menjadi benteng atau pemelihara daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Ia juga akan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang antara manusia. Ni orang yang jaga kebersihan semua orang suka. Nampak dia bersih, bau pun tak berbau. Ini kadang-kadang tu jaga kebersihan kita mulut lah utama. Kan kalau isap rokok tu nak masuk sembahyang pakailah mask. Ataupun kumuk. Kumuk dengan ayat bagi hilangkan bau rokok tu. Kan? Lepas tu baru masuk. Orang makan petai, makan durian macam tu juga. Kan? Dah nak masuk sembahyang soft tu, sedialah kan untuk masuk soft. Kan? Dah makan petai tadi, kumuk lah. Kan? Kumuk dengan benda-benda yang boleh menghilangkan bau dan sebagainya. Jaga kebersihan dari segi mulut kita lah, betul utamanya. Jadi kat situ barulah kata mudah orang nak dekati tu dengan dia punya dia pun yang ni salah satu minyak wangi kan. Minyak wangi pakai wangi-wangian yang kata memudah menyenangkan orang untuk sembahyang dan sebagainya. Kalau bau busuk tu peluh-peluh kan, lepas tu bau masam lagi dia masuk soft, orang yang sebelah pun tak kusyuk juga. Sebab tu kata kalau kita tengok balik kat sini, menjaga kebersihan yang menimbulkan kemesraan, kasih sayang antara manusia bila mana kita menjaga kebersihan. Ini hikmah dah. Okay, kita tengok Al-Bukhari 861 dan Muslim 847 di muka surat 84. Lafaz hadis adalah daripadanya telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, orang ramai banyak melakukan kerja dan mereka tidak mempunyai pembantu, dan keluar dari mereka bau yang busuk. Ini dah berlaku dah pada zaman Rasulullah, daripada Aisyah isteri Nabi kata. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat, maka itu adalah lebih baik. Kalau di tanah Arab sana, kita tengok pada wurudul hadis kan, orang yang bekerja yang badannya akan menghasilkan bau. Jadi dalam matan yang kita baca ni pada hari Jumaat daripada Aisyah, agaknya hari Jumaat kalau kita dah satu hari bau tu kan, kalau kita lah kerja berat satu hari tu tak mandi, hari Jumaat baru mandi, rasanya macam-macam binatang dah main. Bukan lalat je, langau, bapak lalat pun dah. Kalau kita lah, tapi di tanah Arab tu berbeza. Dia kering, jadi kalau dia berpeluh dia akan menghasilkan bau. Tapi bila dia kering balik, bau tu hilang, akan hilang balik. Jadi kat sinilah yang mana Aisyah riwayatkan, yang mana telah riwayatkan daripada Aisyah atau radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa bagus sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat, maka itu adalah lebih baik. Tapi kita tengok dalam riwayat lain daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang disebut lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu bersuci mandi pada hari ini, maka ia adalah lebih baik. Ini ada beberapa kategori dalam hadis ni. Kata hari ini bermakna Rasulullah suruh, perintahkan untuk orang Arab yang mana pada zaman sahabat ni bila kerja berat maka bersihkan badan, itu mandi. Di tanah Arab ni dia berbeza kerana susah untuk mendapatkan air kan, sebab tu dia tak macam kita senang sangat nak mandi. Kerana pada zaman Rasulullah untuk dapatkan air itu sangat susah kan, ada beberapa telaga sahaja.
Dan kalau dimandikannya kalau mandi pun hanya lap kan, lap kan, untuk membasahkan sikit dari badan. Itu bilah. Dia macam bukan bilah lah, kalau kita bilah itu dengan air kolah kan, bilah macam tu sekali. Dia lap sahaja macam tu. Sebab kekurangan air, waktu Allah bagi, Allah Maha Kaya. Yang mana di tanah Arab ni bila panas yang kering, yang lepas pada buat kerja yang berat, kemudian dia ada rehat dan sebagainya, yang sehingga kering pada badannya itu akan hilang bau tu. Maka itu kita pakailah benda-benda boleh yang menghilangkan bau. Adapun musim sejuk pun sedemikian juga kan. Jadi kat sini Rasulullah perintahkan boleh mana untuk mandi pada tiap-tiap hari, ataupun hari ini pada hari Jumaat yang Rasulullah kata mengikut daripada wurud hadis tu. Ada satu lagi daripada hadis yang kita faham, pada hari orang tu bekerja. Kemudian Rasulullah kata, sekiranya kamu bersuci mandi pada hari ini, maka itu adalah lebih baik. Bermakna bila kerja berat, Rasulullah kata mandilah. Itu ada lebih baik. Ada satu kefahaman daripada mafhum hadis yang ini jatuh pada hari Jumaat. Pada bekerja, kemudian Rasulullah kata kat sini mandi. Lebih baik kamu mandi pada yang mana jatuh pada hari Jumaat tu. Berdasarkan daripada hadis-hadis Aisyah tadi. Dia ada lafaz yang berbeza lah. Ketiga, hikmah daripada mandi adalah menghasilkan kecergasan. Tubuh badan yang dimandikan akan dapat merasakan kekuatan dan kecergasan, dan akan hilang daripada rasa lemah, lesu dan malas. Ini kalau kita dalam bulan puasa yang kita praktikkan. Ini tak lama lagi Ramadan, 26 Rejab. 26 lah Rejab. Ini tak lama lagi bulan puasa. Jadi yang ni kalau mana hikmah daripada kita mandi, boleh kita menghasilkan kecergasan. Seandainya kalau bulan-bulan biasa kita tak rasa kan, sebab kita tak ada masalah dalam hal ni. Kita makan kadang boleh makan pun, tidur pun dah boleh datangkan kita punya kecergasan. Tapi kalau kita bulan Ramadan, makan tak boleh, tidur pun tak lena, tidur mimpi makanan. Lepas tu macam mana cara kita untuk mengembalikan kecergasan badan kita? Dengan mandi lah. Tengok pada waktu-waktu kita. Kalau kita kerja sampai ke petang, letih kan, petang tu boleh mandi, tak jadi makruh. Tak jatuhnya hukum makruh kerana dia menambahkan kecergasan. Kalau mana dia kerja berat dan sebagainya, ikut waktu. Lepas pada dia kerja, dia boleh mandi untuk mengembalikan tenaga itu. Okey, habis dalam bab hikmah. Yang mana ada sikit lagi, terutama selepas melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Wajib mandi ni lagi lah seperti persetubuhan sebagaimana dalam huraian yang akan datang. Okey, yang ni untuk mengembalikan tenaga juga. Bagi bagian-bagian mandi terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama, mandi yang diwajibkan. Yang kedua, mandi yang disunatkan. Pertama, mandi yang diwajibkan. Mandi yang diwajibkan ialah apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maka ibadat yang memerlukan kepada bersuci tidak sah dilakukan tanpanya mandi. Ibadat apa yang memerlukan kita suci? Syarat sah solat, itu kita nak berada dalam keadaan berwuduk. Syarat kita untuk laksanakan perkara itu, perkara yang wajib kita laksanakan, itu contoh kata yang kita tahu memerlukan wuduk itu adalah solat, tawaf. Yang ketiga, memegang Quran. Dalam la yamassuhu illa al-mutahharun kan, tidak ada sesiapa yang tidak ada orang yang memegangnya kecuali orang yang berada dalam keadaan al-mutahharun, itu bersih. Dalam surah Waqiah itu dalil dia, bahawa pegang Quran kena berwuduk. Mashaf dengan Quran lah, mashaf sahaja. Kalau tafsir tak jadi masalah. Jadi yang itu, yang mana perkara yang diwajibkan kita untuk mandi, untuk melaksanakan ibadah yang memerlukan kita bersih, atau yang mana memerlukan kita suci, bersuci ini. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah janabah, haid, ini melahirkan anak, wiladah dan mati. 4 sebab-sebab yang boleh kita untuk mandi adalah janabah, junub. Ini kita tengok takrif sekejap lagi. Haid, wiladah, lahirkan anak, dan ini orang perempuan haid dengan wiladah, dan mati. Mandi jenazah itu. Janabah. Yang pertama, janabah. Asal makna janabah ialah jauh, sebagaimana firman Allah yang dari segi bahasa.
fabasurat bihi an junub, maka kelihatanlah olehnya akan Musa itu dari jauh. Surah Al-Qasas, junubin perkataannya bermakna jauh. Perkataan janabah dalam penggunaan bahasa adalah dengan makna mani yang memancut. Perkataan asal mani yang memancut. Ia juga digunakan dengan makna jima', yakni persetubuhan. Nawaitu rafa'an junuban lillah ta'ala. Boleh kita niat saja aku mandi. Dua-dua junuban ni dia boleh gunakan untuk mandi janabah ni, untuk orang yang keluar mani ataupun untuk orang yang bersetubuh. Dua-dua boleh. Mengangkat hadas besar. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau orang yang mimpi sahaja tak bersetubuh? Adakah niat dia sama mandi dengan orang yang tak mimpi yang bersetubuh? Niat sama tak? Nawaitu rafa'al hadathi akbari lillah ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar, okey, selesai. Semua jenis mandi wajib boleh. Kan? Nawaitu rafa'al junuban kata. Angkat junub kata. Yang sama juga maksudnya itu, yang mengeluarkan mani, yang keluar mani sama ada dengan mimpi ataupun dengan bersetubuh, itu jima'. Dua ni boleh digunakan untuk untuk mengangkat hadas besar ini. Oleh itu orang yang berjunub, iaitu orang yang tidak suci yang disebabkan oleh keluar mani atau persetubuhan, dia dinamakan demikian kerana dijadikan janabah seseorang itu jauh daripada menunaikan sembahyang. Itu dia maksud junub. Maknanya jauh, dia berada dalam keadaan yang jauh daripada untuk melaksanakan menunaikan sembahyang. Maknanya dia tidak boleh melaksanakan sembahyang. Itu bermakna janabah tadi. Orang yang berada yang keluar mani ataupun bersetubuh, yang dinamakan janabah kerana orang itu jauh dari apa? Makna janabah asalnya jauh daripada dia untuk menunaikan sembahyang. Maknanya kat sini tidak boleh menunaikan sembahyang selagi mana dia berada dalam keadaan tersebut. Jadi kita tengok sebab janabah. Ini jam pun dah bunyi, dan insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Cuma minggu yang akan datang ni ada beberapa persoalan tentang qada solat yang saya nak jawab itu. Itu kita ada Haji Azman tanya kan tentang qada solat. Itu Ustaz akan jawablah ikut majlis fatwa punya. Kan qada ada setengah daripada setengah kefahaman di tanah Arab. Kan dia kata tak perlu, orang Arab setengah tu kata tak perlu nak qada dah, taubat sahaja. Kan ada yang pegangan itu, ada yang tanya, Ustaz pernah tanya orang macam tu dulu tanah Arab, kata kamu bermazhab Hanbali macam tu ke? Dia kata aku bermazhab Hanbali dah bab macam tu. Tapi wallahu alam lah, setakat ni tak tahulah kalau tak ada pula. Kalau tengok dalam kitab-kitab tu ada tentang pandangan bahawa qada itu tak perlu kan, kata. Itu nanti kita tengok, nanti kita akan bahaskan tentang qada solat itu dan dalil-dalilnya dalam jumhur dan mazhab Syafi'i. Dan kita masuk dalam sebab-sebab janabah. Yang ni dia ada macam-macam. Sebab junub ni ada yang mana yang keluar mani tanpa mimpi, tak keluar yang tak keluar air mani. Ada yang mimpi yang keluar air mani, ada yang setubuh yang tak keluar air mani, yang setubuh yang keluar air mani. Jadi mandi dia macam mana? Ala istimta', berseronok ataupun berkhayal. Yang ni ada hukum dia dalam al-janabah. Sama ada dia kena mandi ataupun tak. Yang setubuh tak keluar mani, kena tak mandi. Itu dia ada hadis banyak yang kita belajar ni, adalah hadis yang sahih. Banyak dalam pembahasan dalam hadisnya nanti. Jadi insya-Allah kita sambung pada 2 minggu lagi lah, pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fussah wa mutabahiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.